BN terus meluaskan kuasa dengan kemenangan di pilihan raya negeri PRN Johor. Berikut adalah 4 perkara penting dari PRN Johor yang diteliti oleh Malaysia kini. 1. Ismail Sabri ditekan. Bertubi-tubi tekanan yang akan terus dikenakan terhadap Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob untuk membubarkan Parlimen, bagi memberi laluan kepada pilihan raya umum PRU ke-15 diadakan. PRU tersebut akan diketuai oleh Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi, yang sebelum ini telah menyuarakan gesaan supaya pilihan raya diadakan secepat mungkin. Sejajar dengan situasi sedia ada yang memihak kepada BN. Bagaimanapun, Ismail Sabri tidak berhasrat untuk berbuat demikian. Malah, perkhidmatannya sebagai Perdana Menteri belum sampai setahun dan tiada jaminan bahawa pimpinan partinya akan memberikannya jawatan tersebut selepas kemenangan BN. Namun, Perhimpunan Agung UMNO yang akan diadakan pada 18 dan 19 Mac nanti, perwakilan dijangka akan meluluskan resolusi yang menggesa Ismail Sabri mengadakan pilihan raya mengejut. Sebagai naib Presiden UMNO, Ismail Sabri tidak mempunyai pilihan lain selain mengalah. Ini bagi mengelak daripada berdepan dengan rasa tidak puas hati oleh akar umbi ketika pemilihan pimpinan parti yang akan diadakan. 2. Kerusi Muhyiddin dirampas BN. Perikatan Nasional PN dan pemimpin Bersatu Muhyiddin Yassin menyaksikan sokongan yang kian merosot pada PRN Johor. Pada 210 hari lalu, dia digesa untuk meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri. Semalam, parti dan gabungannya dikalahkan di kubu kuatnya, di mana dia sebelum ini merupakan menteri besar di negeri itu. Muhyiddin tidak dapat mengekalkan kerusi Dun Gambir untuk bersatu, di mana dia merupakan penyandang kerusi tersebut. Meskipun tidak bertanding sendiri di kerusi itu kali ini, PN berada di kedudukan ketiga dalam PRN kali ini. Dengan hanya 24% yang memberikan undi, PH meraih 30%, manakala BN mendahului dengan 43% undi. Ia merupakan penampilan ketiga PN sejak PRN Melaka yang diadakan pada November lalu, yang melemahkan prospek gabungan itu untuk bertanding dalam PRU akan datang, serta prospek Muhyiddin untuk menyandang jawatan Perdana Menteri lagi. 3. Prestasi PKR terus merosot. Ketika PRN Melaka dan Sarawak baru-baru ini, PKR parti yang mendakwa presidennya merupakan bakal Perdana Menteri, gagal meraih sebarang kerusi. Ia memalukan apabila parti tersebut gagal meraih sebarang kerusi dalam kedua-dua pilihan raya negeri tersebut. Bagaimanapun, ia berjaya menang di satu kerusi, Bukit Batu. Walaupun begitu, PKR masih dalam kedudukan yang tercorot kini dan menjejaskan hubungannya dalam gabungan PH. Pertama, ia dapat dilihat apabila Anwar Ibrahim yang merupakan pengerusi PH telah mengemudi gabungan itu dalam 3 kali pilihan raya berturut-turut dan menyaksikan keputusan yang buruk. Kedua, tindakan PKR yang bertegas untuk menggunakan logonya hanya kerana ia diterima dengan baik pada pilihan raya umum 2018. Berbanding logo PH, langkah ini mempamerkan perpecahan terang-terangan yang wujud dalam gabungan itu, di mana Amanah dan DAP ingin mengekalkan logo PH. Yang terakhir, daripada 3 parti komponen gabungan itu, PKR menunjukkan prestasi paling buruk. 7 calon PKR yang bertanding hilang deposit dalam PRN Johor semalam. 4. Dari kuasa ketiga kepada tidak berkuasa. Dr. Mahathir Mohamad pernah menjadi salah seorang yang paling berkuasa di Asia. Bagaimanapun, ketika dia menamatkan kerjaya politiknya, keputusan partinya Pejuang untuk menyertai pilihan raya Johor membuatkan dirinya kelihatan sebaliknya. Pada 2020, Mahathir meninggalkan PH dan membentuk Pejuang sebagai kuasa ketiga, alternatif kepada BN, PH dan Bersatu yang pernah dipimpinnya. Pejuang meletakkan 42 calon di Johor. Tiada seorang pun daripada mereka dapat mengekalkan deposit, termasuklah salah seorang ahli parlimen dari Pejuang. Ia merupakan nasib yang berbeza sama sekali untuk Mahathir, di mana pada 4 tahun lalu, dia mentadbir negara bersama PH, dengan menjanjikan perubahan. Namun, Pejuang tidak bersendirian. Sekutu setia Perdana Menteri keempat dan ketujuh itu, warisan yang dipimpin Syafiee Apdal juga menerima nasib yang sama di Johor. Parti Syafiee yang berpangkalan di Sabah memutuskan untuk menggunakan pilihan raya Johor untuk mencuba nasib di Semenanjung Malaysia.
Kesemua 6 calon warisan hilang deposit, yang mungkin boleh menenggelamkan impian Syafiee untuk menjadi Perdana Menteri. Terima kasih kerana menonton.